Assalamualaikum dan salam sejahtera Datuk Seri Yang di-Pertua. Sesungguhnya pindaan yang dibentangkan pada hari ini melangkah sejarah kepada perubahan ekosistem politik negara. Ia tidak hanya melibatkan individu calon dan parti yang dianggotainya, bahkan juga evolusi iklim politik yang lebih segar akan turut melibatkan peranan para pengundi kemudiannya. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya sebutkan bahawa pindaan ini tidak hanya melibatkan individu calon yang dilantik menjadi wakil rakyat serta parti politik semata-mata, bahkan pindaan yang dibawa ini bakal merubah ekosistem politik negara secara keseluruhannya. Bukan sahaja parti politik perlu berevolusi bagi memastikan perlembagaan parti disesuaikan dengan pindaan larangan anti lompat parti, bahkan juga para pengundi turut memainkan peranan bagi memastikan sokongan diberikan kepada golongan yang benar-benar bersih dalam pilihan raya kelak. Saya juga melihat pindaan ini menyentuh sebahagian kecil daripada reformasi pilihan raya. Sudah sampai masanya peraturan pilihan raya dibersihkan daripada unsur-unsur yang boleh menggugat keyakinan rakyat. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya ingin menegaskan beberapa perkara yang perlu diberi perhatian bersama sebagai suatu langkah ke hadapan pasca pindaan ini. Pertama, sudah sampai masanya kerajaan turut mengambil langkah proaktif untuk membentangkan penggubalan akta pendanaan politik bagi membenteras politik wang yang berleluasa. Perkara ini harus dilaksanakan secara seiring supaya ketelusan demokrasi dan pilihan raya yang dihasratkan selama ini dapat dicapai sebelum kita menjengah kepada PRU yang ke-15. Yang kedua, peraturan-peraturan pilihan raya sama ada di peringkat negeri maupun persekutuan perlu menggariskan syarat kelayakan yang lebih ketat untuk seseorang bertanding atas tiket mana-mana parti politik. Jika kita teliti ketika ini terdapat beberapa syarat yang mengikat kepada kelayakan seseorang bertanding sebagai ahli parlimen. Antaranya ialah seseorang tiada kelayakan untuk menjadi calon jika berkait dengan kesalahan bagi hukuman 1 tahun ke atas serta denda melebihi 2,000 atau seseorang itu telah mengisytiharkan kesetiaannya kepada negara lain. Saya berpandangan syarat tersebut masih lagi longgar. Syarat-syarat lain yang wajar diberikan perhatian juga ialah pertama, seseorang yang pernah mengeluarkan kenyataan yang boleh menggugat keharmonian negara serta mempertikai hak-hak keistimewaan yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan juga tidak boleh diberikan kebenaran dan hak untuk bertanding dalam pilihan raya. Perkara ini termasuk mereka yang telah dijatuhkan hukuman oleh mahkamah dalam kes salah laku rasuah juga tidak wajar diberi peluang untuk bertanding kerana kita bimbang mereka akan menggunakan kedudukan mereka untuk mengelak daripada dikenakan tindakan. Justru dalam aspek ini saya juga menyarankan agar kes-kes melibatkan rasuah dan salah laku kepimpinan parti-parti politik disegerakan perbicaraannya di mahkamah supaya proses pembersihan pemimpin politik juga dapat dilakukan secara efektif. Saya yakin inilah sebahagian daripada reformasi demokrasi yang turut diimpikan oleh rakyat pada hari ini. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya pohon menyokong. Terima kasih.